Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya, mari sama-sama kita panjatkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang berbahagia ini dalam bulan Ramadan. Kita dibangunkan, diberikan kesempatan dan diberikan peluang untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dapat sama-sama kita menghidupkan kehidupan, melaksanakan setiap daripada apa yang kita rancang dalam kehidupan kita untuk menjadikan setiap daripada penjuru kehidupan ini mendapat rahmat dan barakah daripada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih saya ucapkan kepada semua penonton yang tetap setia bersama dengan kita dalam perbincangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Istimewa pada hari ini kita bawakan kepada anda perbincangan yang mana akan memberikan satu sosok yang akan menjadikan diri kita sebagai satu insan yang mengenal erti kehidupan yang sebenar dan juga dapat memberikan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat. Dan seperti biasa, jika anda terlepas untuk menyaksikan siaran secara langsung di KCTV, boleh menyaksikan kita di Facebook rasmi kita di Tanyalah Ustaz TV3. Jangan lupa tekan butang suka dan kongsi untuk sama-sama sebarkan kebaikan, meramaikan ahli majlis ilmu kita pada pagi ini, dan terus bersama kita untuk keluarga besar Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Baik, hari ini perbincangan berkenaan dengan topik didik anak mengikut zaman. Bagaimana kupasan dan perbincangan sebentar lagi kita akan bersama dengan bintang ilmuwan kita. Bukan saja-saja kita bawakan kepada anda perbincangan tentang cara mendidik anak, bagaimana cara memahamkan mereka tentang erti kehidupan yang sebenar. Bukan saja-saja kita bawakan hanya sekadar melengkapkan jadual saja, tetapi ianya sebagai satu didikan kepada ibu bapa, orang sekeliling, anak-anak itu sendiri, bagaimana untuk memahami setiap daripada ilmu yang patut ada khususnya dalam kekeluargaan. Baik, hari ini kita akan bersama dengan bintang ilmuwan kita, Al-Fadil Ustaz Yaakob Yusra, seperti biasa bersama dengan kita. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hari ini Ustaz, didik anak mengikut zaman. Adakah mungkin Ustaz memandang hari ini banyak berlakunya sesuatu gejala melibatkan anak-anak remaja ataupun yang berada di sekeliling kita. Jadi mungkin hari ini kita terpanggil untuk perbincangan ini, mendidik anak mengikut zaman. Bagaimana kupasan dan perbincangan cara mengatasi, bagaimana kita nak memperbetulkan cara mendidik anak tersebut. Mungkin itu di antara tunjang perbincangan kita pada hari ini. Jadi sebagai mukadimah, saya serahkan kepada Fadil Ustaz untuk sepatah dua kata didik anak mengikut zaman. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Nyai Azrin dan rakan-rakan penonton Tanyalah Ustaz. Satu benda boleh sebut tentang didik anak ni, saya rasa kita mungkin yang sedang menonton ni yang ada anak-anak lah, especially, dan mungkin yang bakal anak kan, hak tak menikah pun nak anak agak kan, lepas kahwin nanti. Maka satu bentuk cabaran yang disebutkan dalam satu hadis, Nabi kata la takhumusah, tidak akan berlaku kepada kamu ini kiamat hatta yafidul mal wa tazharul fitan. Sehingga mana berlakunya yafidul mal ini kedatangan di mana teknologi yang begitu canggih. Yang diterjemah oleh Syekh Fahmi Zamzam almarhum. Yang kecanggihan teknologi yang akan datang ni, tuan-tuan, zaman kita ni mungkin tak apa nak cerdik sangat. Zaman-zaman tiga-tiga sekupang, hak dulu tak apa nak cerdik bab ni teknologi. Tapi zaman anak-anak kita ni Ustaz, depa advance, in advance depa. Umur 4-5 tahun dia reti dah Ustaz main. Kan, walaupun kita buat pusing merata ni password kan, tapi dia tahu. Kemudian walaupun dia tak boleh baca Ustaz, dia reti buka kod apa benda yang dia nak, kartun yang dia nak ke, game yang dia nak buka. Maka saya rasa sampai masa kita perlu untuk tuntaskan perbincangan di mana when we cannot beat them, at least we try to join them. Bila kita tak boleh nak berlawan dengan dia, kenapa tidak kita cuba untuk berkawan dengan dia? Kan, bukan saya nak suruh maklum pergi jadi macam dia juga, menerak atas peti menari, buat muka pelik-pelik gitu, bukan tak. Tetapi sekurang-kurangnya kita memahami bahasa dia agar tidak ada gap di antara anak kita ataupun cucu kita dengan at least kefahaman tu kita ada. Maka yang kita nak beri bincang, mudah-mudahan kita tengok bagaimana ada lapisan, ada gap di antara orang tua-tua dengan budak-budak ni. Tak ada bahasa dia pun nak boleh bercakap Ustaz. Ledup jadi macam itik dengan ayam kan, jadi rugilah kita, yang ruginya kita lah kan, sebab kita kehilangan satu lapisan anak-anak muda yang mereka ni kalau kita dapat manfaatkan Ustaz, tak relax dia punya
dia punya power, dia punya authority yang ada tu. Jadi insya-Allah mudah-mudahan saya rasa ramai termasuk saya pun ada 6 orang anak, risau saya kan, takut apa yang akan mereka nak depani di masa depan ni. Jadi sebab itulah saya rasa sangat sesuai untuk kita bincangkan tajuk ni untuk kebaikan kita bersama. Nah, insya-Allah mudah-mudahan Allah bagi kebaikan lah, insya-Allah. Saya suka ungkapan tu. Kalau kita tak dapat melawan mereka, maka kita bersama dengan mereka. Dan kalau dulu-dulu ya, mungkin ibu dan bapa dulu, orang-orang tua dulu, dia selalu sebut bila mana bersama dengan generasi yang ada sekarang pada tahun 2024 ini, mungkin dia akan sebut, dia kata zaman mak dulu tak ada pun, dia kata teknologi canggih macam ni boleh je hidup. Dia kata zaman mak dulu umur macam kamu tak ada lagi, dia kata gadget, telefon, tablet, komputer, laptop dan sebagainya. Dia kata tapi mak boleh je hidup dengan baik. Jadi mungkin kita cuba untuk memperbetulkan istilah seperti itu. Kalau ibu tersebut itu zaman dia, maka pada zaman kini dia semakin canggih teknologi, makin berkembang pesat segala kelengkapan yang ada di atas muka bumi. Jadi mungkin kita dapat perbetulkan sesuai dengan peredaran zaman tersebut. Itu yang dimaksudkan didik anak mengikut zaman. Baik, soalan pertama kita terus di Facebook rasmi Tanyalah Ustaz dari sahabat kita Tuan Ismail Mat Isa. Assalamualaikum Ustaz. Soalan saya, bagaimana cara nak didik anak mengikut zaman supaya ianya mempunyai jati diri, akidah dan akhlak yang baik. Dalam situasi yang sama, persekitaran mempengaruhi pemikiran anak masa kini. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga sahabat kita Tuan Ismail untuk soalan ini. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Tuan Ismail Mak Isa untuk satu soalan permulaan yang sangat baik untuk kita sama waktu buka gelanggang, insya-Allah. Yang pertama, bila sebut tentang pendidikan kepada anak-anak ni, dia tidak ada satu manhaj atau syllabus yang kalau hang ikut ni confirm berjaya. Tak ada kan. Al-Quran sebut, kalau kita tengok dalam Al-Quran, dialog berkaitan nasihat kepada anak-anak ni ada sekitar dalam 17 tempat. Pasal Luqman Al-Hakim, Nabi Yaqub kepada Nabi Yusuf, Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail. Jadi total ni dalam semua tu dia ada 2 dialog di antara ayah dengan anak dan juga mak dengan anak. Daripada 17 tu 14 ayah kepada anak dan juga 3 adalah mak kepada anak. Baik, nak tunjuk kata apa? Banyaknya pesanan-pesanan ni semua back to back dia bawa kepada 4 benda asas yang disebut oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah taala dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ada 4 benda. Yang pertama, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah taala menyebut yang dikatakan pendidikan kepada anak-anak, kepada manusia ni kena ada satu benda yang paling mustahak adalah yang pertama iman. Mau tak mau hak ni asas foundation yang paling penting kan, antivirus yang paling utama yang perlu dimutlakkan dalam diri anak-anak. Hilang hak ni tuan-tuan balik awal kan. Anak batu daripada kecil ni kena ajar dia untuk kenal erti ketuhanan tu kan. Makan makanan sedap, kenapa? Kadang siapa buat? Allah. Kena didik. Tapi kita kadang-kadang kita lolak, kita merapu, kadang-kadang kita sendiri pun tak pernah sebut Allah dalam depan mulut. Anak pun tak kenal. Lepas tu bila anak mai panggil macam hantu raya besar ni, duk pelik, mai turun mana. Lah dia lah kepala head dia tu, head coach dia tu. Kan? Maka yang pertama soal iman. Sebab tu Nabi kata man akhiran la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir kalam tidak ada kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ini, maka tidak ada kebaikan pada dia. Tak ada. Dan tak ada masuk ke dalam syurga ni. Sebab itu syarat yang pertama adalah orang yang beriman kepada Allah. Yang kedua, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah taala, asas kepada jati diri yang paling utama selepas dalam bab iman, yakni akidah, nak membentuk akhlak ni perlukan apa? Namanya ilmu. Perlu adanya ilmu. Kan? Sebab tu ingat, ilmu ni yang membezakan kita dengan makhluk yang lain. Allah bagi manusia ni akal. Dengan akal ni dia boleh buat banyak benda. Daripada tak boleh terbang, dia buat kapal terbang. Daripada tak boleh berenang lama, tak boleh duduk layak lama, dia buat kapal. Agar kita boleh mendapat manfaat walaupun tidak ada kelebihan tersebut. Kan? Nak berlari laju tak boleh sama macam kuda, citah, rimau, maka dia buat kenderaan. Maka ini akal yang dimanfaatkan daripada ilmu. Maka sama kepada anak-anak kita, kena fahamkan dia. Ramai mak ayah yang marah anak yang mengatakan tidak pada satu benda, tetapi tidak mendidik dia kenapa tidak pada perkara tu. Kan, anak duk main telefon, kan, sampai juling mata. Kita duk larang kan, dia tak faham larangan. Betul. Kalau kita tengok bagaimana Nabi SAW sendiri, sebelum Nabi nak memberikan larangan, Nabi buat apa dulu? Nabi bagi pendidikan. Nabi kata apa? Didiklah solat anak kamu untuk solat. Yang pertama, didik dia dulu, suruh dia solat. Tapi berapa tahun tempoh untuk solat itu? Sampailah bermula daripada 7 sampai 10, 3 tahun.
Nabi bagi pendidikan, pesanan terlebih dahulu. Selepas daripada ilmu, yang ketiga kata Imam Al-Ghazali kena ada dalam soal pendidikan kepada anak-anak adalah dalam soal amal. Kena pantau dia amal macam mana. Bila lah tuan-tuan dengan saya tanya anak dalam bab semayang. Kan tanya anak semayang ke belum? Pernah dah tengok tertib anak dalam bab rukun semayang ni kat mana kecukupan dan kat mana kekurangan dia? Masa mungkin kita tak tengok sebab apa? Oh, anak dah hantar kelas kafar dah ustaz. Anak saya hantar sekolah agama dah. Belum tentu sekolah agama balik semayang dalam keadaan yang sempurna. Kan 13 rukun dalam mazhab Syafi'i. Berapa ramai yang ambil berat takbiratul ihram saja, berapa banyak kesalahan yang berlaku. Ramai mana yang kalau kita tengok semayang dia angkat takbir haram apa pun tak bunyi. Kan? Dari segi takbiratul ihram tu biasa. Rukun qauli. Ni tak bunyi apa, dia pakai silencer macam main game di bubuh silencer depan, tembok tak bunyi tu. Dari segi hukumnya tidak sah salat. Kita tak pernah dengar anak-anak pun pum settle masalah. Kalau ataupun angkat takbir Allahu Akbar, oh salah. Ataupun Wallahu Akbar, Allahi Akbar. Macam-macam kesalahan kalau dengan Allahu Akbar saja pun dah terpeleot maraton ni kalau nak ikut dari segi hukum. Tapi kita pernah dengar dah Ustaz. Ramai yang mungkin belum pernah tengok dan perhalusi bagaimana anak solat. Maka dalam soal amalnya, macam mana sembahyang anak kita Ustaz? Berapa ramai dalam bulan Ramadan ni mungkin pernah sekali-sekali tolak anak jadi tu imam. Anak yang dah 10 tahun, 10, 12, 13 tahun ni sembahyang tarawih tu biar. Bagi anak nak jadi imam, tak apa sembahyang sunat. Cuba tengok, ketak kepala ke tak? Kan tiba-tiba sakit perut, tiba-tiba gastrik, kan tiba-tiba segugut. Anak lelaki tiba-tiba naik segugut Ustaz. Kan bila suruh jadi tu imam ni. Maka kita tak pernah pun perhalusi dari soal pendidikan anak dalam soal amal. Soal ilmu ya mungkin anak kita cemerlang dalam pendidikan Islam. Moralnya tak ada masalah. Tetapi dari segi amal ini kena ambil berat. Ya, kena at least sekali-sekali suruh dia baca Quran. Kita baca satu muka surat, jangan kita baca pun pai ke mana kan, pai ke laut, lepas tu nak suruh anak baca elok. Susah lah kan. Maka kita dengar anak baca dalam soal amal. Dan yang keempat kata Imam Al-Ghazali yang kena ada kepada seorang manusia ataupun anak-anak dalam soal pendidikan nak meneruskan dalam soal konteks yang begitu mencabar ini, barulah datang yang keempat namanya ikhlas. Sampailah peringkat tuan-tuan, anak tak kena suruh dah, dia semayang sendiri, itu namanya ikhlas. Anak tak perlu kita nak kejut dah, dia bangun semayang, pergi semayang jemaah sendiri. Tak perlu pesan kat dia, dia reti untuk nak mengaji sendiri. Maka barulah sampai kepada martabat ikhlas itu. Tapi proses daripada iman, ilmu, amal perlukan pemantauan kita sebagai mak dan ayah. Maka proses pembelajaran itu saya rasa hak yang mungkin kita dah terambil kepada anak, sekarang kita betulkan balik. Better late than never. Biar lambat daripada kita tak berusaha langsung untuk mengubah. Dia tu Ustaz, anak saya dah besar-besar panjang lah, tak apa. Doa minta pada Allah, Allah ampunkan dosa kita, minta maaf pada anak. Tak merendahkan ego kita sebagai mak dan ayah. Saat kita melakukan salah, kita minta maaf pada mereka. Saya yakin saya sebagai seorang ayah pun banyak salah saya dengan anak-anak, maka minta maaf. Maka mudah-mudahan Allah memberikan keampunan dan keluarga kita dalam sesama kita pun dapat kemaafan insya-Allah untuk saling mentarbiah keluarga dalam keadaan yang lebih baik. Subhanallah. Maksudnya daripada apa yang Ustaz cerita kepada kita sebentar tadi, kita dapat faham satu perkara yang boleh kita ambil adalah ibu bapa itu sendiri memainkan peranan dalam mendidik anak, bukan terus menegur dalam keadaan berkata tidak, tetapi sebaiknya dididik dahulu, memahamkan dia. Bukan bermaksud hanya memahamkan tidak, tetapi kenapa perkara tersebut tidak boleh dilakukan. Tertakluk kepada mak dan ayah itu terlebih dahulu. Baik, kalau soalan di Facebook seterusnya dari sahabat kita Syahiralia Muhammad. Assalamualaikum Ustaz. Ada dua soalan di sini. Yang pertama, dalam zaman yang penuh dengan dugaan dan cabaran, tugas mendidik anak tidak boleh dianggap mudah. Peredaran zaman turut mempengaruhi. Jika terlalu dikongkong, mereka akan memberontak. Jika dibiarkan, takut memakan diri. Apakah langkah terbaik atau asas utama dalam membentuk jati diri anak yang berakhlak tinggi? Dan soalan yang kedua, pendidikan melalui hukuman dan denda, adakah masih relevan lagi masa kini? Kerana bukannya anak-anak yang memberontak, tetapi ibu bapa yang tidak boleh langsung anak mereka dijentik. Terima kasih Ustaz, terima kasih juga sahabat kita untuk soalan ini. Silakan Ustaz, dua soalan. Baik, terima kasih pada Puan Syahiralia Muhammad untuk dua soalan. Yang pertama, dalam zaman yang penuh dengan dugaan cabaran ni, of course lah kan, dia main macam-macam lah ni, kita pun tak ada nak ikut dari segi perkembangan
kecanggihan teknologi yang datang dengan zaman AI, artificial intelligence, revolusi 4.0, 5.0, yang kalau ada negara, kalau tahun lepas saya sampai di Oslo, negara tu dah 100% negara dia menggunakan EV. Malah machinery pun semua dah pakai electrical punya component. Mereka tak ada dah, kedai-kedai minyak dah mula ditutup. Jadi maksudnya kita sekarang mungkin baru duk orang Kedah panggil perak lagi lah, baru duk main kereta. Kalau lalu kereta EV ni pun rasa kemas dah. Kalau boleh duk tengok charger tu pun kira syok dah. Kan duk mendengar ambil gambar menerap kat sebelah charger tu pun kira dah dah. Tapi ada tempat yang mereka dah jauh ke hadapan dalam bab soal kecanggihan teknologi. Jadi saya rasa cabaran yang paling penting sekarang, yang pertama kita faham konteks pendidikan kepada anak-anak. Ilmu parenting ni dia takkan pernah habis. Betul. Itu Ustaz, saya dah makan garam. Makan garam tu yang darah tinggi tu. Kan dia tak ada istilah makan garam ke, makan semut ke, makan apa ke, tak ada. Dalam soal pendidikan, there is always a journey for you to learn. Dia selalu ada laluan yang kita kena belajar dan terus belajar. Sebab tu kalam yang disebut oleh Sayyidina Ali karamallahu wajah yang sangat masyhur ni bukan hadis. Ramai orang kata ni hadis, ni bukan hadis. Ini adalah kalam yang disebut oleh Sayyidina Ali karamallahu wajah, didiklah anak kamu mengikut zaman mereka kerana mereka tak hidup di zaman kita. Pasal Ustaz, zaman kita dulu kalau mak ayah ni suka cerita nak pergi sekolah jalan kaki, kan, kasut buah dalam plastik beg, bawa duit 2 kupang. Bawa duit 2 kupang. Orang buah bagi budak lah 2 kupang nak beli binatang apa Ustaz? 2 kupang nak beli apa Ustaz? Apa betul? Mana boleh nak tikam dulu, main tikam. Kursi. Bukan tu, tikam geraba tu. Kan lawan tikam geraba sekupang dulu Ustaz. Kan pemadam kan. Mana 2 kupang. Janganlah kita membandingkan keadaan yang dahulu tu nak dibawa kepada anak-anak sekarang. Sekali-sekala dia okey. Hang duk main kerap nak cerita bebai budak tu. Kan? Contoh macam budak lah. Isteri saya kaunselor di satu sekolah. Kan, kemarin dia pergi ziarah satu rumah budak ni dia banyak hari tak main sekolah, jadi pergi ziarah dia rumah. Pergi ziarah dia rumah budak ni, mak ayah dia broken family, dua-dua tak mau jaga, dia duduk dengan tok ni pula, tok Wan ni pula dah tua dah, tak larat dah nak bawa kereta, so dia pergi sekolah jalan kaki. So bayangkan dalam kelas dia tu dia seorang yang pergi jalan kaki, halik semua naik motor dah. Zaman kita dulu mungkin seorang dua orang dia naik motor kan, lah ni semua naik motor. So bayangkan dia self confident dia tak ada langsung lah sebab dia pergi jalan kaki. Buatkan apa yang dia pilih adalah tak pergi sekolah tu. Jadi kalau kita nak banding zaman kita, dulu kami jalan kaki, boleh cerita lah kat budak zaman lah. Kan dia tak pergi. Kan, maka sebab tu pada saya berlaku adil adalah kita berlaku adil dalam soal pendidikan anak-anak zaman ni. Maka didik mereka bersesuai dengan zaman mereka. Maka sebab tu ni zaman mereka didatangkan dengan telefon, dengan gadget, dengan televisyen. Zaman kita dulu nak tengok cerita pun dalam satu kampung seorang dua aja ada cerita. Kan boleh tengok cerita Piramli tu pun ketak pala-pala dah. Kan seronok habis meta dah kan. Jadi zaman sekarang tak ada, semua rumah, pergi rumah asnaf pun confirm ada TV. Saya pernah pergi Ustaz bagi bantuan Ustaz. Rasa menangis pucuk katil Ustaz. Tengok rumah tu lagi tak asnaf pada kita. Kan tengok siap ada pencawang ni, tengok ada macam-macam, tengoklah rumah dia, Allahu Rabbi. Hak yang asnaf tu buat keluar telefon, hak yang paling latest. Kita tengok hak retak ni nak punggai bewok dah ni kan. Dia hak lagi canggih ni Ustaz. Tengok kalau rumah tak apa nak asnaf sangatlah. Kan abang kata dari segi kecanggihan pemilikan harta tu dah berbeza dengan zaman dulu. Dulu satu motor pun payah nak jumpa Ustaz. Kan orang nak pakai telefon ketul kecil. Kalau siapa dulu kira boleh pegang telefon yang ada area boleh tarik nak kek buah tu pun kira hebat dah. Kan? Maka sebab tu yang pertama asal dia Sayyidina Ali kata apa? Didik anak mengikut zaman kerana mereka tak hidup zaman kita. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana yang perlu saya rasa kesesuaian dari segi bagaimana macam Ustaz kata tadi, kita nak ikut apa yang Nabi bawa pendidikan kepada anak-anak. Yang pertama disebut dalam riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam terlebih dahulu akan menegur ataupun menceritakan knowledge ataupun ilmu yang dalam soal kesalahan yang dibuat tadi. Contoh, anak kita makan tangan kiri. Jangan terus tiba tangan dia. Kan cerita kat dia, tahu tak Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut sunnah untuk kita makan dengan tangan kanan. Tangan kiri ni buat apa? Kan kita masuk beli ayak. Kan ini basuh berak. Kan biar dia faham terlebih dahulu. Kadang-kadang akli itu penting kepada anak untuk dia nak memahamkan keadaan. Akli itu. Dengarlah cerita kat dia.
qala Allah Ta'ala fil kitabil aziz, anak umur 3 tahun. Ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Oh, masuk dalam api neraka, menengung dah tu, la ilaha Allah, datang apa ni? Kan, maka fahamkan dia dengan akli pun budak-budak dah okey. Dia besar sikit, fahamkan dia dengan nakli pula. Datangkan dengan dalil, fadilat dan sebagainya. Dan Nabi dia buat apa? Yang pertama, Nabi Allahumma salli, Nabi memberikan pengetahuan. Nabi fahamkan dulu, barulah Nabi memberikan penguatkuasaan. Kan, selepas dalam proses baru difahamkan dia. Macam hadis yang disebutkan riwayat Imam Bukhari, Nabi kata, didiklah anak kamu solat pada usia dia 7 tahun dan rotanlah apabila umur 10 tahun tak semayang lagi. Nampak tak proses untuk budak-budak tu nak faham, mengenal, adapt dan sampailah kepada ikhlas dia melakukan sesuatu itu, ada tempoh dan masa dia. Even dalam penguatkuasaan undang-undang pun dia tak boleh terus hukum. Dia harus endorse terlebih dahulu perundangan tersebut. Macam contoh di Kedah itu, dia endorse ketum ni jatuh dengan dari segi hukumnya haram. Sebab jatuh dengan akta racun. Dia endorse dulu. Hak yang geng-geng pengketun cokorai apa semua ni, pening kepala mula-mula. Tapi dia kata kena terima lah. Sebab dari segi Malik Fatwa menjelaskan, dari segi dari segi on medical pun membuktikan lebih banyak mudarat daripada manfaat pada orang yang duk consume. Maka benda tu dikuatkuasakan sampai hari ini. Subhanallah. Maksudnya mengongkong itu bukanlah menjadi satu kesalahan, tetapi kena lihat pada ilmu dan pengetahuan cara tersebut mendidik anak mengikut zaman supaya tidak merosakkan masa depan mereka. Soalan yang kedua saya kisah yang berkaitan denda rotan jack tengah belakang semua. Insya-Allah. Baik. Okey, sedang menonton, kita berehat seketika, kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, jangan ke mana-mana. Alhamdulillah kembali bertemu untuk teruskan perbincangan kita dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, perbincangan tentang didik anak mengikut zaman. Kadang-kadang kita asyik berfikir, kita sebut kenapa anak aku tak nak dengar cakap dan kenapa nasihat yang aku bagi semua dia tak nak terima, dan kadang-kadang menjadi lebih degil, memberontak dan tak nak langsung melihat wajah ibu dan bapanya apabila berbicara dan menerima nasihat. Mungkin ada sebab. Mungkin salah satunya adalah kerana anak itu tersebut dipengaruhi oleh orang sekeliling ataupun persekitaran, dan boleh jadi yang kedua, cara didikan kita itu agak sedikit kesilapan dalam nak mendidik mereka. Jadi sebab itu hari ini kita bawakan kepada anda supaya kita perbetulkan. Bukan kita nak mengatakan ibu bapa pada hari ini salah, tetapi cuma nak memperbetulkan sedikit apakah kesalahan di dalam mendidik anak pada zaman kini. Baik, balik pada persoalan yang ditanyakan oleh sahabat kita Puan Syahira Lia Muhammad sebentar tadi. Katanya, adakah masih lagi relevan kita menggunakan teknik hukuman ataupun denda, ataupun kita biasa sebut juga kita bagi pada dia penghargaan kalau dia okey, kalau dia buat satu benda kesilapan kita hukum dia dengan satu-satu denda yang sesuai dengan keadaan tersebutlah dan umurnya. Jadi adakah sesuai lagi pada zaman kini ataupun itu sudah pun bak kata orang dah lapuk dan bukan sesuai pada zaman sekarang? Jadi kita minta sedikit nasihat daripada Ustaz. Silakan Ustaz. Baik, di dalam soal reward and punishment, buat baik dapat hadiah, buat yang lolak sikit denda. Denda. Secara peribadi, saya rasa saya ada ma'had hafiz, ada sekolah dan ada anak-anak. Saya rasa denda ni adalah benda yang still sangat relevan. Sebab kita pernah try, tanpa denda ni Ustaz, budak-budak mengarut jadi Ustaz. Dia jadi pelik sikit. Macam naik syekh, sesi otak bersambung lain macam. Jadi maka sebab tu saya syarat nak letak anak di ma'had tahfiz kami pun kita letakkan mesti kena mak ayah kena redha untuk kita pun tak adalah nak belasah anak macam dengan jack tengah belakang. Maksudnya kita sign agreement. Sign. Saya agreement, saya redha. Sign untuk, maksudnya kita ada sampai peringkat yang kalau kita kena pukul dia, kita pukul. Tapi bukanlah pukul yang tidak akan ada di bahagian muka, yang tidak akan memberi bekas, hanya memukul untuk takdib ataupun nak memberikan pendidikan. Bukan nak belasah dia, nak bagi sampai trauma. Tak ada lagi sejarah macam itulah. Dan paling ultimate dia denda, Ustaz tahu apa? Ni budak-budak kalau kena ni insya-Allah jadi soleh tu. Saya buat kat anak saya baru ni pun depa buat kesalahan berjemaah. Kan? Depa anak saya kan semua geng ni lelaki kan, 6 orang lelaki, 6 lelaki. Jadi waktu tu depa buat kesalahan berjemaah. Saya tak ingat kesalahan apa tu. Depa buka game tanpa minta izin. Kat rumah nak main game ni dia ada waktu dia.
So waktu depa buka tu, saya dengan isteri kebetulan ada dekat luar, ada program luar. Depa buat betul mate maklumkan kata depa main game. Oh, balik tu kena kan. Kena tapi tak pukul. Depa kena buat sembahyang taubat 20 rakaat. Oh, buka beban mayang. Kan? Tapi lepas pada tu ustaz, okey, jadi okey. Maksudnya kalau kita pukul tuan-tuan, kita yang penat kadang budak-budak zaman law ni. Budak-budak zaman law ni depa lain macam sikit daya tahan dia tu. Jadi tapi tuan-tuan try bagi dak. Sembahyang taubat 10 rakaat, 20 rakaat macam sembahyang tarawih tu. Giliak dengan abang dia. Mula-mula abang lagi 10 rakaat, betul abang tak larat ah. Adik ambil leh co-pilot pula naik. Hak adik lagi hak kecil-kecil tu lagilah depa tu ikut ya sembahyang tungging terbalik kan. Tapi sangat memberikan pendidikan. Maka kalau tanya saya, soal reward and punishment is sangat relevan untuk dilaksanakan. Cuma nak disusun macam mana pun. Kalau tuan-tuan terlalu banyak dengan memukul, maka anak dia akan normalisasi berlaku. Faham. Dia akan adapt dengan pukulan tadi dan dia tak rasa apa dah lama. Perasan tak bila kita pukul orang yang isap gam lah, tepik ni, kan? Hampa pukul dia, hampa penat. Dia relax, macam tak ada rasa apa. Kita ni sakit ni tangan-tangan kan. Kan dia tak ada apa. Dia kencana, dia tak ada apa dia. Kan? Maka dalam bab ni pada saya, go for that. Dan reward ni sangat berkesan mendahului punishment. Maksudnya kalau boleh gunakan reward dulu. Contoh puasa nak bulan Ramadan ni kita duk buat pada anak-anak. Bila dia puasa penuh kita bagi duit raya. Cuba tengok macam mana mujahadah dia. Dia sangat berusaha untuk jaga puasa dia sebabkan nakkan duit raya. Padahal saya yakin kita ni tak adalah zalim sangat. Anak tak puasa pun kita bagi duit raya. Tengok kan? Tapi kat situ kita tengok usaha anak-anak. Maka sebab tu pada saya cuba guna dalam konteks ibadah yang lain juga pada anak-anak untuk disiplin yang lain. Contoh macam saya buat satu buku khas pada anak-anak dibahagikan waktu solat. Maksudnya sehari ada 5 waktu solat. Maka kalau dia semayang jemaah dia ada tanda raid. Kalau dia semayang lone ranger, semayang seorang-seorang kat rumah, tanda macam tolak tu. Kalau dia tak semayang, bulat. Kalau dia khada, tanda double. So kita fahamkan anak lah. So buku tu semua anak akan pegang dan dilekatkan di pintu mereka. So apa yang berlaku adalah dia setiap hari dia memantau dia punya, dia panggil maratib amal dia, harian dia punya ibadah dia. Sebab pada saya penekanan yang paling penting bukan bab puasa. Orang Melayu bab puasa ni tu ketak pala-pala dia ajak anak dia. Tapi Nabi ajak apa? Yang pertama Ustaz Nabi ajak apa pada anak-anak? Semayang dulu. So first come first adalah betulkan anak tentang solat dia. Sebab Allah sebut dalam Quran apabila anak ni solat dia akan menegah daripada perbuatan mungkar yang lain. Maka betul bukan kata salah lagi pakai lolak pergi suruh anak makan kuih margarin ni kuih almond pula pagi ni kalau anak dah puasa biar dia puasa. Cuma tambah baik. Saya lagi jumpa dengan anak tanya dia. Dalam bab reward jangan bagi reward yang kita nak. Tetapi berusaha communicate dengan anak, tanya apa yang dia nak. Sebab kadang-kadang kita bagi benda yang kita nak. Dia tak mau benda tu. Lantaklah dia kata, mak buat, saya tak mau buat. Cuba tanya dengan dia. Hari tu anak saya dia nak menatang teropong bulan tu. Wah, tengok anak bulan Ramadan. Dia kata dengan skodian orang sudah. Dah balik. Nak tengok tu, nak tengok anak dia tengok bulan. Tapi nak beli yang mahal tu 1,000 2,000 tu, itu dah macam nak jadi astronomi dah sekarang kan. Lepas tu dia kata tak apa Walid. Dia kata Fatih dah check dah. Yang dekat ni market ni dia kata harga dalam 2-300 je. Saya tengok juga ada 300 ke kan. Lepas tu saya kata boleh dengan syarat sebulan ni kena sembahyang jemaah. Lepas tu dia kata dia on. Jadi apa yang berlaku Ustaz? Bila psikologi need tu datang daripada dia. Macam anak kita Ustaz nak bawa dia pergi mainan pagi esok. Malam ni dia tidur awal. Dan dia akan bangun awal. Sendiri dia sebab psikologi dia punya keinginan dia tu. Dia bangun Ustaz pukul 4 pagi dia gerak kita dah apa subuh pukul 4 pagi kan. Sebab dia nak benda tu. Dia tidur awal, dia light off awal, dia bangun awal sebab apa? Keperluan dia nak. Sebab tu communicate dengan anak. Mesti anak tentu ada benda dia nak. Dia nak bersikal lajak lah. Lagi mana tak merosakkan dia, cuba connect the dot. Cari benda untuk kita tunaikan selagi tak membebankan lah. Kan? Ada hari tu sekali dia pernah minta bola baru. Kebetulan saya ada program di waktu tu saya ada program di Dubai. Jadi kebetulan kan Qatar jadi tuan rumah untuk Piala Dunia. Jadi minta bola. Bola tu harga $100 mungkin, $100. Tapi dia sampailah dia simpan zat bola tu. Basuh, lepas main basuh, mana ada orang basuh. Tapi kita letaklah syarat dia kena buat apa. What do and don't. Kalau meritnya kalau dia tinggal ada kurang markah,
kurang potong. Macam baru ni saya dengan isteri datang ke Kuala Lumpur, anak-anak duduk dengan orang maid saja di rumah, maid tu tolong pantau. Jadi adik itulah selalu kecoh sikit, markah rendah kan. Markah rendah, lepas tu mai balik dia peluk, minta maaf lah adik dah buat kesalahan, dia mengaku saya siap. Jadi kita pun nak marah pun kadang-kadang, jadi reward and punishment pada saya sangat perlu untuk pendidikan anak-anak. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan terlalu berlembut dengan anak, maka dia akan menjadi keras. Dan kalau tuan-tuan terlalu keras dengan anak, maka dia akan semakin keras. Maka kat sini saya rasa perlukan hikmah yang baik daripada mak dan ayah, macam mana nak handle anak-anak ni. Pada saya, berlaku adil pada anak is the first place. Jangan terus memukul, datanglah dengan nasihat. InsyaAllah anak akan jadi baik kalau kita bawa dia dengan kebaikan. Maksudnya dia reward and punishment tadi tu dia masih relevan, tetapi kena fikirkan apakah reward dan punishment yang relevan. Absolutely, kalau tanya saya 100%. Saya dah try dah. Saya try dah buat. Semua okey saya. Testimoni dia. Testimoni dia buat dekat sekolah dia, bukannya buat kat anak saya kan kat sekolah. Tak pukul, meninggal benda-benda tu. Lepas tu dengan mak ayah apa jangan dia buat manja terus sangat. Kita dulu pun kena belasah nak jadi orang. Main kat anak nak jentik pun tak boleh, tarik saya burn pun pergi mahkamah. Geram mustalak dia mak ayah ni. Tak mau itu. Mungkin penonton-penonton di rumah dia kata Ustaz, contoh bagi tadi berkenaan dengan yang umurnya mungkin 12 tahun ke bawah, 10 tahun ke bawah. Tapi kalaulah anak-anak yang umurnya mungkin 15 tahun ke atas sampai umur 20 ataupun umur 20 ke atas yang belum lagi kahwin, adakah reward and punishment ini boleh diguna pakai juga? Ataupun kalaulah boleh, apakah di antara contoh yang kita boleh bagi pada mereka? Untuk kanak-kanak, anak-anak yang dah besar sikit, 15 tahun ke atas, 17, 18, baik. Dalam kitab fiqh dia sebut apa? Dalam reward and punishment ni, contohnya kita bagi motor dekat dia. Bagi motor jadi mak rempit. Kita boleh ambil balik motor tu. Kita apa jadi mak rempit. Kita kira buruk siku saya. Dia tak ada. Nak kata buruk siku, mak bagi siku dia. Kan? Sebab dalam kitab fiqh sebut, dia kata apa? 3 golongan yang boleh ambil balik. Mak, ayah, tok ataupun tok wan. Maksudnya hadiah yang kita bagi balik ni kita boleh ambil. Kita bagi, kita boleh ambil balik. Tanpa tidak disebutkan. Nabi kata melainkan pada golongan ni, 3 golongan tadi ni. Maksudnya kita bagi telefon ke anak dengan harapan dengan telefon tu dia boleh manfaatkan untuk dia nak berurusan dengan kerja, sekolah dan sebagainya. Tiba-tiba dia duduk pukul 2 pagi tak lena lagi, duduk bergayut dengan siapa entah, lepas tu duduk main game dah lenup, tak tira langsung. Jadi beban ke kawan-kawan je. Lepas tu dalam keadaan tu kita nampak ada benda yang bagi mudarat pada dia, kita boleh ambil balik telefon tu. Tak ada. Dari segi hukum fiqh jelas mengatakan boleh. Yang tak boleh selain daripada golongan tu. Saya bawa ustaz pergi makan. Yang bukan makan hari ni lah, jadi ya pula kita kan berkobar pula. Saya bawa ustaz pergi makan. Pagi tengah elok ni saya belanja ustaz makan. Ustaz pun makan sempoi punya, petang kita gaduh. Saya kata mesej ke ustaz, pagi yang saya belanja ustaz tadi tak halal. Bayar balik. Bayar balik dah, ustaz boleh buat macam tu tak apa. Sebab dari segi hukum tak ada dah. Tak ada. Saya bertunang bagi cincin. Lepas tu petang putih. Haram saya minta balik cincin, kecuali dia main hantar. Dia kata meluat aku tengok cincin teringat muka hang, bagi balik, maka tak ada masalah. Kalau minta hukumnya haram, sebab benda yang dah diberi dah bertukar hak milik. Wallahu a'lam. Subhanallah, itu dia kan. Dan itu pun salah satu cara untuk mendidik anak. Apabila diberikan, mungkin boleh ditarik semula mengikut kepada terma dan syarat yang telah pun ditetapkan dalam keluarga kita. Baik, kita pergi pada soalan seterusnya dari sahabat kita Mar WKN. Assalamualaikum Ustaz, salam Ramadan. Saya ingin bertanya, pernahkah Nabi Muhammad SAW bersifat kasar dan garang ketika mendidik anak? Apakah kesilapan ibu bapa yang sering berlaku ketika mendidik anak-anak tanpa disedari, terutama di zaman kini? Adakah di zaman yang serba mencabar ini, herdik, jerit, pukul sudah tidak boleh diguna pakai lagi? Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih juga sahabat kita Kak Mar untuk soalan ini. Macam mana Ustaz? Herdik, maki itu seolah-olah macam tak relevan sekarang. Okey, baik. Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menyebut dalam kitab Al-Azkar berkaitan satu kisah di mana dalam rekod ni, tak tahu lah, mungkin keterbatasan bacaan saya, tapi setakat yang saya cari dan saya rujuk beberapa guru, untuk rekod Nabi tidak pernah memukul mana-mana kanak-kanak ataupun meninggikan suara ataupun mengherdik mana-mana kanak-kanak walaupun ada kesalahan yang dilakukan. Kerana kesalahan pada kanak-kanak ini perlu dibetulkan, bukan dimarah. Betul. Kan? Cuma ada satu riwayat daripada Imam Nawawi mengambil daripada Abdullah bin Busri Al-Mazini rahimahullah ta'ala,
iaitu berkata, ibuku mengutuskan kepada Rasulullah SAW anggur. Ini Abdullah bin Bus'ani Al-Mazini ni di mak dia kirim, waktu dia budak-budak tu mak dia kirim kat dia buah anggur. Waktu nak pergi hantar dekat Nabi SAW sebab budak-budak mungkin Nabi ni nafsu bawa buah anggur tu, dalam duk bawa tu dia ambil seketui pokok, ambil sebiji makan. Tak nak sampai ke rumah Nabi SAW, hilang separuh dah. Maka ketika Nabi SAW, bukannya Nabi marah atau pukul dia, ketika tu Nabi pegang tangan Nabi ni, Nabi tarik telinga dia sikit, tanpa memberikan bekas, tanpa tu menabak perbuatan tu salah. Nabi kata kepada kamu, Nabi kata kepada Abdullah bin Busri Al-Mazini itu, ini adalah perbuatan khianat. Nabi besar jangan buat macam ni dah. Hatu saja. Tapi bukannya Nabi tarik sampai merah telinga, tarik seben tercabut dah. Sampai kutih, sampai nampak orang perut tu dah. Nabi sekadar nak kata perbuatan itulah perbuatan yang salah. Adapun yang lain, akhlak Nabi dengan anak-anak ni sangat baik. Pernah diriwayatkan dalam satu hadis, Al-Aqra' bin Habis At-Tamimi menyebut, dia melihat Nabi SAW sedang memeluk anak-anak Nabi dan cium anak-anak Nabi. Nabi suka peluk, Nabi suka cium budak-budak ni. So apa yang berlaku adalah Al-Aqra' bin Habis At-Tamimi ni, dia kata, wahai Rasulullah, aku ada 10 orang anak yang aku tak pernah buat macam yang hang buat. Maka Nabi kata, man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi, dia tidak akan disayangi. Waktu kita ni dengan anak-anak, engagement kita macam mana? Quality time kita dengan anak kita macam mana? Kalau tuan-tuan jenis berlagak, anak jarang peluk, jarang sembang, tuan-tuan tunggulah sampai dia besar, dia akan buat benda yang sama. It's not what you give you get back, what you give you get more. Hang sibuk dengan anak lah ni kan, duk kalut main telefon, hang kalut duk buat kerja hang, tak pernah peduli kat dia. Hang tunggu, anak kamu akan besar, dia bukan selamanya umur 4 tahun, 5 tahun. Dia memerhati dan dia observe every knowledge dan perbuatan yang kita buat. Dan sampai satu masa, dia akan luahkan balik apa yang kita buat. Sebab tu saya pun takut kadang-kadang kita terlalu sibuk. Maka sebab tu wajibkan diri setiap hari ada me time dengan anak-anak. Keluar bersemayang dengan dia, pergi minum dengan dia, makan sekali dengan dia, ada quality time itu. Dan seterusnya, Nabi SAW suka usap kepala kanak-kanak. Yang ketiga, Nabi suka pegang pipi kanak-kanak. Yang keempat, Nabi suka panggil dengan panggilan yang baik pada anak-anak. Jadi, lepas tu kalau masjid saya ni, orang budak-budak yang salam dengan saya suka peluk dia orang. Budak lelaki lah, perempuan balik awal aku lagi. Kan hak lelaki, sama ada saya akan peluk atau saya akan pegang kepala. Nak mengambil sunnah Nabi, sebab kita tak baik terang mana, mudah anak-anak ni jadi saksi yang baik di hadapan Allah Azza wa Jalla. Subhanallah, itu dia kan. Yang tadi tu cantik. Kesalahan kanak-kanak itu bukan untuk dimarah, tetapi untuk diperbetulkan. Baik, sedap penonton, banyak lagi kita akan bincangkan selepas ini. Jangan ke mana-mana, teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah kembali bertemu untuk teruskan perbincangan kita. Didik anak mengikut zaman. Sebelum itu terima kasih diucapkan kepada semua penonton tetap setia bersama dengan kita mengikuti perbincangan dari awal sehingga kini, dan mudah-mudahan tuan-tuan semua dah dapat input dan nota penting. Catat sebaik mungkin dan sebarkan kepada sahabat-sahabat kita. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita bawakan tetamu khas kepada anda untuk bersama dengan kami, saya dan juga Al-Fadhil Ustaz Yaakob. Kita bawakan seorang lagi tetamu pada hari ini untuk perbincangan tentang cara mendidik anak. Mungkin di era zaman penuh dengan teknologi ini ada beberapa cara juga patut kita perhatikan. Jadi tetamu undangan kita pada hari ini, kita bersama dengan Tuan Nur Aidi Nursal, pemilik pasukan Home Boys. Betul saya sebut? Betul. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Tapi kalau panggil Aidi ni nampak macam formal lah perbincangan kita ni. Ada nama sekolah tu, nama sekolah. Tapi tadi Ustaz Yaakob ada sebut tadi apa nama glamour Ustaz? Apa? Nama glamour dia Daddyhood. Tidak apa? Kalau budak-budak zaman BBNU, budak-budak baru nak up ni kenal dia dengan Daddyhood. Maksudnya kalau orang lapis-lapis lama macam kita ni kena AD lah. Kalau baru ni nama nampak seronok sikit. Cikgu panggil AD. Cikgu panggil AD. Kalau anak-anak murid saya panggil saya Daddyhood. Kalau peminat panggil Daddyhood juga. Daddyhood. Tapi sebelum tu nak tanya dulu lah, Home Boys ni dia organisasi. Apa dia organisasi, satu organisasi. Maksudnya dalam tu ada buat apa tu? Dia ada banyak, dia macam-macam lah. Ada pemain game. Dia core kita ialah gamers lah. Tapi lain-lain daripada tu banyak merchandise pun ada, production team pun ada, talent agency pun ada. So
dia satu organisasi yang memang fokusnya dalam e-sports. Faham? Okey. Sebelum tu nak tanya satu soalan simple je. Boleh, silakan. Saya kenal Ustaz Yaakob. Adakah Ustaz Yaakob pun main game? Saya kenal Ustaz. Bila kita kenal Ustaz? Anugerah Top. Top yang CEO. Okay. Saya ada, tapi sebelum tu pun dah mengenali Ustaz Yaakob Yusra lah sebenarnya. Cuma kita mula rapat tu masa saya jumpa Ustaz dekat Anugerah, ada satu award tu. Top CEO kata saya. Kalau tengok pada perwatakan, nampak macam Daddy Hook ni nampak macam muda lagi. Oh ya? Yeah. Nampak macam muda lagi. Betul saya cakap. Saya kata macam, ini nampak macam remaja lagi ni. Jadi nampak macam sesuai dengan perbincangan kita tu. Jadi nak tanyalah, berapa lama dah terlibat dalam e-sport ni? Kalau e-sport secara casualnya saya rasa daripada kecil arwah ayah saya memang belikan saya konsol game lah untuk saya main game. Lepas tu waktu sekolah pun saya main game. Cuma secara profesionalnya saya start pada 2017. Itu secara profesional lah. Maksudnya daripada minat boleh jadi satu career tu bukan satu benda yang mudah. Sebab orang biasa kalau e-sport ataupun game ni biasanya dia minat je Ustaz kan, tapi yang ni boleh berpindah menjadi satu career. Jadi mungkin nak tanya jugalah macam mana mungkin terkesan dengan ayah belikan game tersebut. Jadi mungkin boleh cerita sikit macam mana nak yakinkan ayah tu yang saya ni bukan hanya sekadar main game, tapi saya boleh jadi satu orang yang ada kerjaya dalam game. Macam mana? Kalau minat jadi career ni, saya memang daripada kecil suka menghargai masa. Saya sangat menghargai masa. Jadi kalau apa benda yang saya buat tu, saya kena memastikan masa saya tu terbayar dengan apa benda yang saya buat lah. Maknanya kalau saya main bola, saya nak main bola yang datangkan pendapatan. Maknanya main tournament. Kalau saya main game, dan macam tu juga saya pun akan fokuskan apa yang boleh datangkan pendapatan, supaya saya rasa benda ni boleh bantu ekonomi keluarga saya juga, bantu diri saya juga untuk apa yang saya nak beli. Saya tak menyusahkan parent lah. That's why saya rasa bila saya nak buat apa-apa tu, saya yakinkan parent saya dengan datangkan very good income lah kat diorang. Dengan pencapaian yang ya, betul. Mungkin nak tanya juga pada bulanan main game Ustaz, puluh-puluh ribu depa. Tak relax kita. Itu minimum. Kita ketak pola-pola kan. Depa tak kata. Sebenarnya dalam apa konteks pun kita jangan play all game mastery of none. Jangan main semua benda lah, apa benda pun tak erti. Macam konteks yang dibuat tadi, alang-alang nak buat, come with a result. Betul. And result will talk by itself lah. Dan Ustaz pun dah lama berkawan ataupun bersama dengan Daddy Hook kita ataupun Tuan Eddie tu. Jadi mungkin Ustaz boleh komen sikit yang pembawakan daripada Tuan Eddie ataupun Daddy Hook kita ni, macam mana nampak dia punya impak dengan anak muda tu? Baik, saya mengenal Daddy Hook ni beberapa tahun lepas, dan kami alhamdulillah Allah izinkan selalu kontak. Dan bayangkan kita kenal streamer-streamer yang power-power di luar sana, contoh macam Solos, anak-anak muda kita selalu tengok. Solos ni bawah agensi Homeboys. Itu memang adalah player di bawah untuk bawah Daddy Hook punya. Maksudnya satu benda yang saya tengok, satu pembaharuan yang baik dibuat oleh Daddy Hook ni, dia dihimpunkan talent-talent muda ni duduk dalam satu organisasi dan dikembangkan. Bukannya dia pemain peringkat-peringkat kampung acak-acak ayam ni kan. Tahun lepas Homeboys juara untuk MPL Malaysia, nombor 1. Wakil pilot negara baru ni pergi Rusia. Pergi Rusia. Bukannya pergi Rusia main salji. Bukan pergi makan berkela tepi pantai kan. Dan memberikan impact yang luar biasa, sehingga kan Allah SWT yang saya sangat kagumnya, baru ni Daddy Hook beli player daripada Indonesia 300,000 Ustaz bayar seorang. Bukan rupiah saya. 300,000 ringgit. Kalau kita ni jual buah pinggang, Ustaz nak beli. Tapi nak abang kata apa, e-sport ni adalah satu kerjaya yang kalau disusun dengan baik, bukan nak suruh nak kempen kat mak ayah suruh bagi anak main game dah. Abang ada kita, anak kita duk main, alang nak buat ni bagi jadi satu contoh yang baik. Ada streamer-streamer, ada content creator yang mereka ni memberikan nilai tambah yang baik. Bukan semua uduh-uduh kita dengar. Dulu kalau zaman kita Ustaz, kalau kat sisi kerja mencarut ya. Mulut ni kerja mencarut ya, popek-popek, main haram tak tira pun. Jadi ada nilai hari ni yang saya tengok, saya cuba tengok, dia pun tak mencarut. Boleh je streamer dalam keadaan yang baik. Cuma kadang-kadang emosi koyak sikit tu normal lah. Tapi semua subhanallah, Allah Akbar. Tu nampak obvious sangat pula kan. Dan abang kata pada saya dunia e-sport, dan saya buat Ustaz, saya penulisan master saya menulis berkaitan, saya buat kajian tentang e-sport punya pembaharuan ataupun apa yang sedang berlaku Ustaz. Daripada 2.5 juta pengguna pada tahun 2017, dalam 2023 kita dah ada 6 juta pengguna mobile game ni. So, sebab tu saya kata tadi, kalau kita nak meneruskan dengan pendapat kita yang mengatakan ni semua haram, ni semua tak boleh, 6 juta ni kita nak tahu mana ni.
kenapa tidak kita mencari satu titik temu untuk kita boleh connect the dot dengan mereka. Saya pernah buat sekali, saya pernah maklum kepada Daddy Hood, saya buat tournament PUBG, saya buat tournament PES, FIFA online baru ni saya buat. Lebih daripada 5,000 penyertaan, Ustaz. Subhanallah. Tapi kita letakkan syarat, sebelum mula game main syak dulu. Yang kedua, buat bacaan surah Al-Mulk secara berjemaah. Bayangkan 5,000 orang ni, mereka ni budak-budak muda, Ustaz. Mereka perlukan seorang untuk nak lead mereka. Saya pun tak ada lah pandai. Kalau main ni kerja kena kita yang mereka, Ustaz. Tapi boleh duduk dengan mereka seronok, Ustaz. Sampai sebulan tournament tu berjalan, habis tournament mereka tanya, Ustaz, boleh tak kita baca lagi surah Al-Mulk malam-malam? Terkejut kita, Ustaz. Jadi kadang-kadang dengan sedikit perubahan yang kecil memberikan impak yang besar pada diri mereka, insya-Allah, mudah-mudahan. Subhanallah, itu dia kan. Tadi pun Ustaz ada kongsikan kepada kita kan macam mana nak menarik anak muda tersebut dengan bukan hanya sekadar apa yang kita minat, tetapi dengan apa yang mereka minat dan tahu. Jadi sedang penonton dan juga Daddy Hood serta Ustaz, kita berehat seketika. Kita kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru, jangan ke mana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. 2020 Madat beli tanah ni. 2021 kita tambun. 2022 kita mulakan pembinaan yang pertama masjid. Dan alhamdulillah Ramadan 2023 kita siap binaan masjid untuk digunakan. Ya, siap. Tahun ni Ramadan kali kedua di Madat memang tak rilek. Jemaah dah melimpah ruah di luar masjid, atas, bawah, ruang solat utama, semua penuh. Kuliah mingguan pun dah tak ada ruang. Aduh, macam mana ni? Macam ni, jom kita besarkan dengan dewan tambahan berkembang dengan Masjid Madat. Masjid mesra kanak-kanak, ada ruangan khas mainan bercermin ni, siap dengan asuhan pada waktu-waktu tertentu dan bilik bacaan buah anak-anak yang datang di bawah geng budak masjid. Masjid khas untuk musafir, kapsul hotel dan 24 jam tuan-tuan boleh iktikaf dalam masjid. Takat nak ambil mandi wajib pun kita bagi tuan-tuan, tak tutup punya. Tandas 5 bintang, siap features keselamatan. KKM melaporkan 47% warga emas jatuh majoriti dalam bilik ayam. So tuan-tuan, please lah, jangan kedekut pi guna kasut hak paling cak ayam ni. Aduh, tuan-tuan, tak ada feature keselamatan. Madat ada kasut anti-slide. Tuan-tuan ni, tak bergerak, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, keselamatan untuk orang ramai. Kalau takut hilang, dia kata Ustaz mahal, ni satu ni 200-300. Tak apa tuan-tuan. Di Madat, kita siap dalam tandas kita ada sensor. Kalau keluar je masjid, bawa clipper ni akan bunyi. Bilik pengurusan jenazah macam hotel. Lebih 3,000 jenazah yang kita dah uruskan. Van jenazah Madat selesa tahap tak relax. Takatlah kira alhamdulillah tak ada jenazah yang komplain. Fasa permulaan ni kita perlukan RM 1.5 juta. Hanya 15,000 orang sumbang seorang 100. InsyaAllah selesai. Baju raya lebih 100 orang ni. Mahal tak relax. Pakai setahun sekali ya tuan-tuan. Tapi infak ni selamanya akan kekal sebagai manfaat kita, insya-Allah. Bagi yang menyumbang, jangan risau. Kita ada lebih daripada 90 e-book dan 100 video khas berkaitan Quran dan tajwid yang kita akan bagi hadiah kepada semua. Hak tak menyumbang tu apa? Cara aci kita akan bagi juga. Mana yang tak mampu menyumbang, tak apa. Tolong saya jadi tentera untuk sebarkan video ni pun besar rahmat dah. Hanya Allah yang mampu membalasnya. Jom kita buat sampai jadi. Jangan sembang kari, tekan link di bawah dan boleh layari madatcenter.com atau hubungi nombor yang tentera. Terima kasih banyak. Sayang hampa semua. Saya Muhammad Yaakob Isra bin Muhammad Yusuf daripada Murtada Dakwah Center Madat. Subhanallah, itu dia tadi. Ustaz pun ada sisi lucu macam tu, Ustaz. Tengok di sini nampak macam lain tu. Jadi Ustaz, sambil-sambil kita sembang di pasal e-sport tadi, saya pun dipahamkan di Murtada Dakwah Center ataupun Madat juga ada e-sport ataupun e-sport center, yang mana salah satu daripada komponen yang ada di Madat. Dan mungkin juga kita nak tanya dan kita nak kefahaman daripada Ustaz sendiri, apakah signifikan ataupun signifikasinya apabila digabungkan di antara suku
melibatkan e-sport ini dengan dakwah untuk pembangunan ummah, Ustaz? Sedikit Ustaz, silakan. Okay, bila sebut tentang e-sport tu saya kata tadilah, kita nak menarik, kita ada 6 juta anak-anak muda kita yang duduk dalam yang duduk dalam dunia e-sport ni. Kan macam-macam versi game, macam-macam versi permainan, stream dan sebagainya. Kenapa kita nak menidakkan hak mereka, sedangkan Islam itu sendiri satu agama yang menyantuni semua lapisan. Jadi saya rasa tidaklah keterlaluan daripada pihak kita sebagai satu pusat dakwah, pusat komuniti. Kalau geng LGBT pun kita boleh santuni. Alhamdulillah kita buat program khas dengan depa ni sampai buang Angry Bird apa semua pun kita boleh santuni. Tak kalah budak-budak muda yang masih nak mengenal diri, Ustaz. Masih duk nak tahu kawan, dunia sebagainya. Jadi itulah kita mengambil inisiatif, kita buat satu dewan yang kosnya total sampai 6 juta lah saya rasa. Kira-kira kita habis perbelanjaan untuk buat satu dewan yang dia boleh satu function yang setiap hari dia duduk secara percuma, tak ada bayaran apa pun. 100% secara percuma. Dan kalau tengok dalam gambar tu, ni dah tournament yang kita buat di dekat masjid. Ustaz tahu tak, waktu semayang Ustaz melimpah budak-budak ni. Depa bukan lolak, depa pun Islam juga. Kan? Habaq pas semayang depa reti bukan nak kena. Betul Ustaz, depa semayang tu asal lebih bagus pula kita. Kan? Lagi nampak juruh molek panggil. Tak ada kalut semayang depa boleh zikir, semayang dan sebagainya. Jadi kat sini kita tengok kita nak ada kesatuan daripada anak-anak muda. There is always a place for them to come. Sentiasa ada tempat untuk mereka datang, untuk mereka duduk, mereka nak etikaf, daripada golek-golek. Malah dekat masjid kita Ustaz, saya pasang ada lebih daripada 5 modem untuk internet berkelajuan tinggi. 1 gig ni, 1 gig 1000 Mbps. Tu kalau nak main game tu insya-Allah tak lag lah, tak ada masalah. Duduklah sudut mana masjid insya-Allah akan ada line tu. Jadi kita cuba bawa satu pembaharuan biar masjid ni satu one stop center, anak muda, kanak-kanak, orang tua memang duk main dah. Kan orang panggil rehat tunggu mati kan. Tapi anak-anak muda ni, hak yang mereka rasa mati mungkin masih lama, hakikatnya mati bila-bila masa, tapi kita nak bawa mereka tu berada dalam masjid. Ini adalah objektif yang kita harapkan. Lepas tu kita mengajak daripada tim daripada Daddyhood, daripada ni kawan-kawan kita yang lain. Saya berhubung dengan Master Ramen, dengan kawan-kawan yang dah memang sini-sini dalam dunia stream dan e-sport ni. Saya akan ajak datang untuk kita manfaatkan apa benda yang kita boleh buat, ruang kerjasama. Saya tak mengharapkan duit daripada mereka, tapi saya memerlukan sokongan, dukungan dan nasihat. Saya tak tahu design tu nak buat macam mana mula-mula. Kita main game noob-noob je. Hak depa ni yang pro ni mesti ada sudut pandang yang berbeza. Itulah kita harapkan. Betul. Sebab tu penonton-penonton pun perasan Madat selalu tampil dengan kelainan-kelainan dalam inisiatif mereka untuk ummah. Jadi mungkin penonton-penonton sekali lagi bertanya, macam mana kita nak bersama dengan Madat untuk membantu berinfak dan sama-sama membangunkan Madat. Silakan Ustaz. Baik, tuan-tuan boleh ke madatcenter.com. Kok-koklah rasa nak menyumbang sama. Ada benda yang itu kita bila kita tak buka infak Ustaz, dia pemarah. Apa Ustaz ni tak buka langsung kami, amboi aku pula kena. Kan? Dah nak abang kata tuan-tuan ni kita ambil manfaat. Kita buka untuk dewan ni. Tadi saya sebutkan ada 1.5 juta, kos 6 juta ni. Ada yang lain tu ada daripada income yang lain. Cuma yang ni saya rasa be fair lah, kita boleh rebut peluang berkat Ramadan ni. Dan dewan tu dah mula buat pun, bukan saya cerita ni benda sembang kari, benda yang angan-angan, tidak, dah start buat. Ada dia tengok gambar tu memang dah mula pun kerja awal ni, dah 3 bulan pun kita mulakan. Cuma kita nak mengajak lah, kok siapa yang nak menyumbang, insya-Allah dia akan jadi dewan tambahan untuk masjid, dan di dalam dewan tu juga dia akan jadi masjid dan gym. Maksudnya maklum-maklum lepas daripada sembahyang tu terus duduk kalut duk pergi makan roti canai tarik tu yang macam-macam penyakit ada kan. Jadi go out kan, jadi tanganlah angkat besi yang pun pilah buat kardio ke apa ni, zumba ke, menerap sikit, menari sikit. Tapi yang laki-laki perempuan. Jadi kita buat pengasingan itulah. Jadi ini satu pembaharuan yang kita cuba bawa. Tuan-tuan boleh tengok di madatcenter.com. Dan tuan-tuan jangan risau, sepanjang yang menyumbang, kita ada satu buku khas, pesanan Luqman Al-Hakim. Kalau tuan tengok pesanan Luqman Al-Hakim ni bersesuailah dengan tajuk kita, nak mendidik anak mengikut apa yang disebutkan oleh Luqman Al-Hakim dalam surah Luqman. Dan juga beberapa petikan ayat Quran disebutkan dalam Al-Quran itu sendiri. Dan 90 buku yang lain tu dapat free ya. Tuan baca lah, menerap kat airport pun tak marah mana boleh habis Ustaz, 90 buku. Kami nak tulis ni ambil masa dah 3 tahun Ustaz. Memang non-stop tulis, setiap minggu akan keluarkan satu buku. Memang tu yang tak tidur, tak pernah cukup tidur tu Ustaz kan. Jadi ambil lah manfaat. Kok siapa yang tak menyumbang pun ambil buku ni. Kok dia kata Ustaz kena sumbang, kami baru beli pulut dakap Ustaz, baru beli baju raya apa, duit tak ada lah, tak apa, kita ambil lah secara percuma pun kita bagilah insya-Allah. Dan cuma bantu saya untuk sebarkan, tolong sebarkan pun dah kira satu kebaikan. Ataupun paling common, paling cayam,
tuan-tuan doa agar kemaslahatan projek kita dapat disiapkan dan boleh mendapat kebaikan kepada ramai anak-anak muda yang boleh datang menumpang untuk berteduh dan mengambil faedah, insya-Allah, mudah-mudahan. Subhanallah, itu dia kan. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz, dan sebentar lagi kita akan bersama lagi dengan Daddy Hood dan juga Al-Fadhil Ustaz. Kita berakhir di sini dahulu di TV3 sambungan 30 minit di TV9. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada semua penonton tetap setia bersama dengan kita mengikuti perbincangan hasil daripada didik anak mengikut zaman. Mudah-mudahan selepas ini kita ada sedikitlah penambahbaikan dalam cara mendidik anak sesuai dengan zaman yang teknologi semakin pesat berkembang pada hari ini. Baik, sudah penonton, kita teruskan soalan kita. Kita ambil di Facebook rasmi Tanyalah Ustaz TV3 dari sahabat kita Puan Intan Zurina Abdul Razak. Katanya, Assalamualaikum Ustaz, soalan untuk Daddy Hood. Nampak? Bagi salam kat Ustaz tu, soalan untuk Daddy Hood. Bagaimana Daddy Hood meyakinkan ibu bapa yang beranggapan bahawa e-sport tidak mampu menjamin masa depan yang berterusan, yakni stabil daripada segi pendapatan, sekiranya anak mereka berminat untuk menjadi gamers secara profesional seperti Solos dan lain-lain. Terima kasih. Terima kasih juga sahabat kita untuk soalan ini. Betul juga. Kalau dijadikan dialog tu, benda tu nampak macam dia kata, mana ni pendapatan tak stabil ni, main game ni buang masa je ni. Macam mana Daddy Hood meyakinkan ibu bapa dan peserta tu sendiri? Okey, sebenarnya kalau tanya saya, industri e-sports ni sendiri, dia ada banyak pekerjaan yang lebih independen. Faham. Maksudnya dia ada banyak contoh, saya ambil contoh streaming lah. Streaming. Kalau streaming ni berlaku ketika PKP, diorang akan still stream. Dan juga kalau contoh membuat konten atau content creator, diorang akan still buat konten walaupun apa jua keadaan yang berlaku. Jadi sebenarnya pendapatan tu akan lebih stabil bila diorang dia macam orang biasa juga, lagi rajin kerja, lagi banyak pendapatan yang terhasil lah. Jadi pada saya dia bukanlah satu industri ataupun satu perkara yang kita boleh tengok adakah e-sport ni stabil atau tidak dalam konteks pendapatan tu sendiri. Sebenarnya semua industri pun kalau kita tak buat betul-betul, dia akan jadi tak stabil. Jadi di e-sports ni kalau lagi banyak kita buat konten, lagi banyak kita bekerja dalam e-sports, saya rasa lagi banyak kita akan dapat. Tu apa yang pengalaman saya daripada 2017 sampai ke hari ni. Dan saya bina keluarga saya, ekonomi saya tu melalui e-sport. Ada tak macam mana sebut peserta ataupun apa pelatih peserta ataupun pelatih tu yang mak ayah dia bising sikit, ada tak? Saya tak setakat hari ni tak ada lagi. Sebabnya semua support lah Semua support sebabnya dia, kalau dulu ada satu player saya nama dia Chibi, mungkin parent yang tak support. Mungkin sebab ialah sekolah kan, tengah sekolah lagi, dia pun tak boleh nak fokus belajar. Tapi bila kita yakinkan, bila dia belajar, dia habiskan SPM dia dengan baik, and then end up dia wakil negara, bawa balik pingat untuk negara, dia contribute untuk negara. So benda tu yang membuka mata Ibu Chibi supaya lebih support. Dan hari ini kalau dia pergi mana-mana tournament luar negara, dialah orang pertama yang hantar anaknya. Kalau dulu boleh tak Chibi rehatkan dulu ke macam mana ke. Tapi hari ni tak, hari ni dah jadi supporter nombor satu. Supporter nombor satu. Dan Ustaz mungkin boleh komen sikit Ustaz tentang situasi macam tu. Baik, dia sebenarnya dalam sebuah macam Daddy Hood sebut tadi, dalam semua bidang pun mana ada jaminan ataupun kestabilan. Doktor, ada doktor dah 10-15 tahun kerja pun masih kontrak. Kan? Itu yang depa baru ni depa buat, minta agar desakan untuk ditetapkan. Dalam apa pun ustaz-ustaz betul PKP, mana ada kuliah boleh pergi kuliah, menganggur kat rumah, betul tak? Betul. Jadi dari segi kestabilan ni, Allah syurga je bagi kestabilan. Dunia ni, dunia darul bala wal imtihan. Dunia ni medan ujian yang takkan pernah ada kestabilan. Betul kata tadi, atas you usaha, you get what you kamu ni akan dapat apa yang kamu buat. Kan saya rasa kalau kita tengok contoh macam tadi, kalau konteks mak ayah sendiri kan, dari segi kalau kita tengok dari segi sudut pandang e-sport dengan cara kita, zaman kita mana ada e-sport Zat? Tak ada. Main game Mario tu pun kira terror, kontrak tu kira kan, main game Mario pijak kepala natang-natang tu keluar cendawan tu kira lah. Tapi dia pun dah berubah zaman dia lah ni Ustaz. Main game Roblox Zat bawa pendapatan yang dahsyat. Anak Daddy Hood ni sekolah agama.
Saya tanya anak saya jumpa dengan anak Daddy Hood, anak dia sekolah agama. Tapi mendapat pendapatan umur 8 tahun. Dapat pendapatan 3 ke 5 ribu setiap bulan daripada platform YouTube streaming. Umur 8 tahun 3-4 ribu banyak tu. Kita menengung saya, Allahu Akbar. Kan fresh graduate pun kadang-kadang 2-3 ribu. Bukan kata salah, pendidikan penting. Kalau tanya saya, wajib pendidikan tu kena ada. Kan untuk banyak problem solving, benda-benda you perlukan pada pendidikan. Cuma nak abang kata dalam whatever you do, Allah nak buat you do the best. It's not about quantity, tetapi pada kualiti perbuatan dari setiap kerjaya, hobi. Mereka ni asal daripada hobi, maka dia convert kepada kerjaya. Dan jangan underestimate dalam dunia e-sport hari ni. Sebab macam baru ni tim daripada Homeboys balik pun di Rusia, dia kata dia bukan pergi main salji, bukan pergi buat air kacang sana, pergi compete dengan pool price 1 juta US dollar. Kalau balik tu jutawan tu. Cuma mereka kalah pun pada peringkat yang duduk kat winner bracket, turun. Saya rasa membanggakan lah kalau tanya saya sebagai, walaupun saya tak main game yang dipertandingkan, tapi saya tengok tu dengan satu pride lah. Dan bukan biasa-biasa, mereka ada pencapaian-pencapaian yang sangat luar biasa lah. Saya rasa sebab tu kita jangan don't judge book by its cover. Fahami betul. Saya tu konteks hari ni perbincangan kita nak faham laras bahasa anak. Bukan nak suruh lagi maklum pergi daftar Homeboy nak jadi player pula, pening Daddy Hood. Nak suruh at least kita faham laras bahasa untuk kita nak connect the dot selesa dengan anak-anak kita, insya-Allah. Subhanallah. Tadi Ustaz ada kongsi sikit pasal pencapaian Homeboys kan. Jadi mungkin kita nak dengar sendiri daripada pemilik sendiri apa pencapaian yang paling tinggi setakat ni, dan juga mungkin ada perancangan masa depan yang akan dilaksanakan macam mana? Antara pencapaian tertinggi saya rasa bila mana kita contribute kepada negara lah, iaitu di Sukan C. Bangga bawa nama negara. Bawa nama negara, bawa balik pingat. Maknanya kita ada satu program tu memang menyumbang pingat kepada negara lah. Sebab kali pertama dipertandingkan tu Malaysia kita dapat gangsa. Di kali kedua kita tak dapat apa-apa. Kali ketiga bila Homeboys masuk tu dia dapat perak bagi lelaki, gangsa bagi wanita, dan perak bagi Paralimpik. Jadi saya rasa kita punya contribution kepada negara tu sangat-sangat tinggi, dan saya rasa benda tu satu pengiktirafan lah. Dan juga macam tadi Ustaz cakap tentang Rusia, kita balik daripada Rusia. Sebenarnya tournament, mana-mana tournament official ataupun profesional, kita masuk je dah memang ada jaminan kewangan, jaminan duit ataupun jaminan hadiah kat situ. Belah pada duit Ustaz. Betul. So macam RM10,000 kacang ayam. Walaupun kita kalah tu, kita dapat bawa balik sekitar RM170,000. Jadi benda tu yang jadikan satu, saya rasa, pendapatan stabil untuk player. Dan diorang pun juga, diorang dibayar juga untuk gaji bulanan dan juga kontrak yang yearly kontrak lah. Maknanya tadi diorang ada perancangan apa yang nak dibuat dengan pendapatan yang ada. Faham? Maksudnya tadi pun dah disebut sini lepas ni nak ke Riyadh pula betul, insyaAllah kalau kita menang tournament ni kita akan ke Riyadh. Tapi sebelum ke Riyadh tu kita ada satu tournament yang kita dah memang duduk di playoff kalau tak silap, di Indonesia, Jakarta. So semua tournament tu by this year kita memang target banyak lah. Dan di Riyadh tu saya rasa ni antara yang besar juga hadiahnya, 3 juta USD. So, maknanya kalau kita balik tu budak-budak saya tu dah boleh bantu keluarga lah. Terutamanya banyak yang bantu keluarga ni dari sudut apa, macam bila diorang dari kampung, diorang bantu renovate rumah. Kan umurnya, contoh ada satu player saya ni nama dia Ipan, umur dia baru 18 ke 19, dia dah boleh bagi parent dia duit untuk belanja bulanan, beli baju raya dan sebagainya. So macam saya menekankan apa pun kita buat, kita kena bantu ekonomi keluarga. Siapa lagi nak buat kalau bukan kita sendiri. Jadi saya selalu titik beratkan tentang tu. Diorang boleh main, diorang boleh bersukaria, tapi pada masa yang sama ekonomi tu benda yang penting untuk diorang sentiasa fokus kan. Faham? Baik. Ustaz, ada satu soalan di Facebook untuk Al-Fadhil Ustaz dari sahabat kita Casey. Ni di antara Ustaz gemar ni bila dia tanya soalan ni, Casey. Assalamualaikum Ustaz, katanya, Ustaz, apa pendapat Ustaz bila ibu bapa yang memanjakan anak-anak dengan gadget dan membiarkan anak lalai untuk melakukan ibadat? Kadang-kala ibu bapa takut anak-anak lari dari rumah bila kehendak mereka tidak diikuti. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih juga sahabat kita Casey untuk soalan ini. Sedikit komen Ustaz, silakan. Terima kasih pada Casey. Saya juga syok sebut nama dia ni. Ganas tu nama rare. Kalau stream ni mesti ramai orang tengok ni. Soalan berkaitan manjakan anak dengan gadget ataupun divert anak lah. Nak settle kerja, bagi anak telefon, tengok channel apa semua.
sampai sejam 2 jam kita rasa kita menyelesaikan kerja, tapi tuan-tuan secara tak langsung kita merosakkan sedikit daripada sudut perkembangan anak. Saya 2 bulan lepas saya jemput seorang pakar acupuncture terapi untuk anak-anak ni, Puan Mariam Jabadi. Saya panggil dia datang ke tempat saya buat sharing lah kepada 400-500 orang kanak-kanak berkaitan pro and con dengan gadget ni. Maka dia kata dari segi kesesuaian umur, bawah umur 6 tahun ni tak perlu pun dengan gadget. Sebab dia kata dia akan divert anak ni. Lepas tu kalau perasan sekarang ni kadar speech delay sangat tinggi. Yang kedua, kadar autism menjadi tinggi. Kadar budak-budak tak boleh nak fokus. Sebab bila perasan tak, bila anak-anak kita tengok video tu dia flip terlalu cepat. Dia pergi nak scene tu terlalu cepat. So anak dia pergi sini. Sebab tu bila dia belajar pun dia tengok sini. Sebab memang diedukatekan dia dengan cara yang sebegitu. Maka sebab tu saya pesan tu mak ayah, saya sendiri pun kita ambil berat dalam, jangan disebabkan anak menangis kita terus tantrum dia, kita bagi telefon. So dia akan faham dari konteks pembelajaran dia, nak telefon nangis, nak telefon tantrum. So dia akan guna modal tu berulang kali. Dia tahu kat mana tempat yang mak dia tak mau stres. Contohnya mak pergi shopping, dia riau, berguling, buat forward roll, side roll. Mak akan buat apa? Nah. Sebab apa? Dalam pasaraya. So, pada saya suka dengan pesanan yang di Pertuan Agong kita. Dia sebut beberapa tahun lepas dia keluarkan satu nasihat. Dia kata, biar anak menangis sekarang, jangan kita menangis kemudian. Sultan ini yang di Pertuan Agong kita dia sebutkan, Sultan Johor dulu, dia kata biar anak menangis sekarang, tak apa, dia tantrum is okey, nanti dia akan okey. Takkan dia nak menangis 24 jam kot, nak jadi apa, kasihan selamat kan, sampai masa dia akan berhenti. Betul Ustaz, saya kadang-kadang waktu kita try bagi anak menangis buat tantrum nak telefon, saya tak bagi, firm kat situ sekejap. Lepas tu dia tak buat ada modal tu. Dia cari modal lain nak telefon, dia kata balik, boleh tak hari ni nak main telefon sekejap ya, dalam 15 minit 20 minit. Saya kata okey, apa you nak buat? You nak proof, nak buat apa benda yang adik nak buat, nak tunjuk kat Walid untuk adik nak main telefon tu. Dia kata hari ni buat cuci rumah, semayang tak tinggal. So dia buat apa yang kita nak, kita bagi apa yang dia nak. So win-win situation. So, pada saya satu, jangan didik anak dengan gadget. Untuk nak menyelesaikan kerja kita, tuan-tuan akan menanggung beban yang berat ketika dia besar, sebab ketika tu ketagihan dia tanpa boleh dikawal dah. Na'udzubillah. Betul, maksudnya ibu dan bapa kena ada prinsip yang sangat tegas dalam mendidik anak. Perlu jangan mudah goyah dengan setiap daripada helah anak-anak tersebut. Sudah penonton, kita berehat seketika, kembali selepas ini. Bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, terus bersama kami. Subhanallah, kembali bertemu untuk teruskan perbincangan kita, dan macam-macam hari kita dapat tips yang menarik dan juga kaedah dalam nak mendidik anak di zaman moden. Dan mudah-mudahan juga kita ada satu, kata orang, plan tindakan yang baik dalam merancana apakah yang bakal kita berikan kepada anak-anak kita pada masa hadapan dan akan datang. Baik, sudah penonton, kita nak ambil soalan di Facebook dari sahabat kita Sirna. Assalamualaikum Ustaz. Soalan saya, katanya ada dua di sini. Yang pertama adalah, apakah tips untuk menjadi sahabat kepada anak-anak remaja sekarang? Dan yang kedua, minat terhadap video game sukar untuk dibendung di kalangan anak-anak. Bagaimana cara dan kaedah terbaik bagi mengawal mereka supaya tidak ketagih bermain? Mohon penjelasan. Terima kasih. Terima kasih juga sahabat kita Sirna untuk soalan ini. Jadi saya rasa soalan ini saya tujukan saya kepada Daddy Hood, yang mana tadi pun kita ada borak, kita kata Daddy Hood ni dia PJJ kan dengan anak-anak kan. Macam mana, macam soalan yang disebutkan tadi tu, nak jadi kawan dengan anak walaupun dalam keadaan jauh. Dan yang kedua, macam mana nak balance kan di antara belajar game-game dalam masa yang sama tak ketagih dengan video game. Silakan. Okey, sebenarnya pada soalan pertama ni saya jawab. Quality time saya memang melalui game, sebab saya rasa bila kita jauh, saya kat KL, anak-anak kat JB, so tak ada ruang lain selain saya rasa melalui game lah komunikasi saya. Jadi saya setiap kali saya nak kerja ataupun saya nak stream, saya akan WhatsApp kat group family, saya akan cakap, Ali, Nil, jom teman Didi kejap kerja. So kerja saya tu ialah hobi diorang. Maknanya diorang akan rasa macam okey, bila diorang kerja, diorang tolong saya, diorang kena bagi
kualiti yang bagus. Maknanya diorang tak cakap benda yang bukan-bukan, diorang kawal dari segi apa benda percakapan nak keluar. Kadang-kadang pun ialah budak-budak kan, kadang-kadang dia surrounding atau sekolah diorang ni kan, budak-budak sekolah ni kan ada yang terlepas cakap. Tapi bila dengan saya ni dia akan sangat mengawal lah. Jadi saya rasa bila main game ni, sebab saya daripada dulu lagi kalau main skateboard pun saya main dengan diorang. Saya main skateboard? Main skateboard. Saya main skateboard dengan diorang, saya main bola pun dengan anak-anak. Sebab saya rasa masa saya tu ialah masa terbaik saya lah bila saya dengan anak-anak lah. Jadi saya bawa diorang main game sama-sama, saya ajar diorang. And dekat situ datang minat yang sama. Sama juga anak saya nombor 3, dia minat masak. Dan umur 7 tahun dia suka benda macam buat apa lempeng. Dia teman mak dia. Macam tu. Jadi kita orang banyak, saya dengan isteri banyak melakukan satu perkara ataupun hobi apa yang anak suka. Faham, betul. Jadi itu yang buatkan saya dan anak ni macam kawan-kawan, dan diorang menghormati saya sebagai ayah, tapi kita treat dia sebagai kawan. Macam tu. Dan yang kedua tadi pula, macam mana nak balance di antara, seimbangkan antara belajar, lepas tu pula game dan jangan ketagih. Lagi satu, saya teringin sangat nak tanya tu, ayahnya duduk di Selangor, anaknya di Johor. Macam mana boleh latih anak tu supaya tak ada orang kata tiap masa dengan telefon, tiap masa dengan game? Macam mana kaedah tu? Okey, sebenarnya yang saya tahulah, yang saya belajar selama saya ada anak ni kan. Saya dah 14 tahun nikah. So saya ada anak yang paling besar umur 10 tahun. So yang saya faham sebenarnya, lagi kita larang, lagi dia nak buat. Tapi sebenarnya kalau kita ajar secara profesional, sebab kebanyakan player saya ataupun pemain saya yang pro ni, diorang tak edit pun dengan telefon. Diorang nak bosan dengan telefon ni sebab diorang bekerja dengan telefon. Jadi bila kita dah memang pagi, petang, siang, malam, saya akan limitkanlah satu kali main game, teman Daddy main game ni sejam. So sejam tu je. Selebihnya dia akan mengaji, dia akan mungkin solat, lepas tu tolong ibu dekat dapur apa semua. Jadi benda tu yang saya rasa diorang dah ditrain untuk sejam je, untuk betul-betul main betul-betul, tunjuk betul-betul apa nak buat. So lepas dah sejam tu dia akan tengok balik, dia main macam ni, gameplay dia macam ni. Dia akan tengok balik stream saya lah. So ketagihan ni tak akan berlaku kalau kita ajar secara profesional. Dan kita tidak melarang yang betul-betul keras dan Ustaz lah, macam tak boleh. Sebab budak ni lagi tak boleh, lagi lagi panjang akal. Jadi pada saya, biarlah kita ajar secara profesional. Macam juga main bola, Ustaz. Kalau bola, zaman saya sekolah dulu, kita letak bola kat padang tu 9 pagi 6 petang tak balik. Memang main bola je, tendang je. Tak ada penamat ni. Tak ada penamat. Kalau boleh tak nak whistle penamat. Tapi kalau betul-betul, sebenarnya 40 minit tu dah cukup. Betul. Selebihnya kita buat fisio, and then kita ada kita punya strategi dan sebagainya. So benda tu pada saya, kita kena lentur secara profesional lah. Tak semestinya hantar akademi profesional, tapi kita bagi tahu, okey ni limit dia 1 jam untuk kita main betul-betul. 1 jam bersama dengan 3 game. Kita boleh predict benda tu. Betul. Ustaz, mungkin boleh komen sikit daripada sudut pandang agama berkenaan dengan cara mendidik supaya tidak keterlaluan sebentar tadi. Bagaimana, Ustaz? Baik, Nabi SAW sendiri mengajarkan kita dalam soal pendidikan, disebut dalam tarbiyatul aulad, pendidikan kita kepada anak-anak, parenting education ini adalah pada umur dia bawah 6-7 tahun tu adalah kita jadikan dia seperti raja. Pada umur dia dah memula daripada 7 sampai ke atas nak jadikan dia sebagai kawan tu. Saya memahami apa yang Daddy Hugh sebut, sebab saya rasa kami ni ada persamaan. Allah kurniakan kami, Daddy Hugh ada 4 orang anak lelaki, saya ada 6 orang anak lelaki. So kami nak, sebab bila anak lelaki ni dia akan back to back, dia akan sangat attract dengan ayah. Apa yang ayah buat tu dia nak jadi. Kalau tanya anak-anak saya nak jadi macam mana, nak jadi macam balik. Simple jawapan dia. Apa yang boleh buat itu dia nak buat. Saya main game, saya buat terang lah main game, cuma tak sepro ni lah. Ni saya kategori cak ayam ni. Tapi masya-Allah tabarakallah, anak-anak saya daripada umur 4 tahun, Ustaz, dia pun boleh main game macam profesional. Saya terkejut, Allah turun siapa dia tu. Saya terang, saya umur saya 9 tahun, Ustaz, saya wakil Kedah Counter Strike, main game tembak-tembak. Kemudian umur saya 11 tahun saya dah belajar buat server Ragnarok ketika game. Saya buat setting board. Saya setiap hari jual duit dalam game tu kat orang. Saya buat satu PC ada 10 board. Saya buka dekat CC tu 20 PC, 10 PC satu kali jalan. So sehari dapat 100 juta zeni. 1 juta zeni besar RM5 duit kita jual. So setiap hari budak-budak sekolah akan datang nak cari siapa dia. Dia panggil nama nickname lah, Sky Juice. Cari abang Sky Juice untuk Ustaz nak buat kata silap Ustaz bagi tahu. Boleh convert. Maksudnya bila boleh jadikan. Suatu saya tengok bila anak saya, Ustaz, pada umur dia 4 tahun, dia nak main game. Saya tahu saya tak boleh nak halang dia sebab memang turun sebiji, walaupun saya tak pernah cerita kat dia saya main game dulu, balik main game kan.
Tapi apa berlaku Ustaz? Saya buat macam ni, saya bincang dengan isteri, saya kata kita tak boleh nak halang dia, tapi nak kita bantu dia. Saya buat apa Ustaz? Saya ambil seorang coach, ajak dia main game di rumah, 1 jam main game, 1 jam hafal Quran. Jadi coach tu pula kebetulan memang hafal Quran 30 juzuk kan. Tapi bukanlah player profesional gila-gila, tak relax ni. Tapi coach tu ada kat sini kan? Bukan coach ni. Coach tu yang di Kedah. Kemudian coach tu setiap hari datang di rumah. Dia ajar Quran sejam, kemudian dia ajar main game sejam. Tapi Ustaz, apa yang menarik, hari-hari anak saya menunggu momen tu. Balik sekolah tak sabar nak tunggu maghrib sebab nak tunggu coach datang. Tapi dia hafal Quran Ustaz, dia hafal, dia pulun. Saya pernah buat video 3 tahun lepas tu, anak saya umur 7 tahun, saya tebuk dia mana-mana ayat juzuk 30, tak jatuh langsung Ustaz. Sebab benda yang kita bagi tu dia minat. Betul lah kata dia kata kalau kita letakkan quality time itu mengajar dia secara profesional, dia tak ketagih kan? Dia tak ketagih Ustaz. Sampai sekarang pun saya rasa dia dah seminggu dia tak pegang langsung telefon. Tak pegang langsung. Kan? Tapi kalau sekali dia main betul-betul. Maksudnya ketahuilah yang sedang menonton ni adik-adik, kalau hampa duk main pulun, nescaya hampa nuk. Yang jenis main tak berhenti ni. Kalau anak, ibu-ibu, ayah-ayah menonton, main sehari sampai 7-8 jam, insya-Allah nuk belaka tu. Kan? Sebab yang pro, dia takkan main lama. Tapi dia panggil kalau dalam training dia panggil high intensity. Kita go kepada full enforcement, strategi ke apa semua, 2-3 jam and then we stop. Muhasabah balik, tengok gameplay kat mana, perbetulkan balik. Itu saya rasa dalam Islam pun dididik kita untuk kita berkawan dengan anak tu, nak berkawan dalam sudut yang macam mana. Jangan Pak Long pergi download juga game main dengan depa. Nak jadi macam ni menerap lah. Jadi beban pada anak-anak kan. Jadi at least kita boleh cakap bahasa dia, teman dia, tengok apa yang kerjaya yang dia hobi yang dia minat tu, mana tahu dia jadi sebagai kerjaya, ataupun hobi itu jadikan sebagai satu bentuk kedekatan kita dengan anak-anak, insya-Allah. Subhanallah. Jadi apa yang Ustaz sebut dan Didi sebut tadi, kita boleh apply dalam Ramadan tu. Sebelah bulan kita rehat tenang-tenang ya, tapi bulan Ramadan kita pulun full. Betul, pulun. Full throttle lah. Full throttle dalam bulan Ramadan. Boleh apply benda tu. Jadi mungkin kita di penghujung ni nak dengar jugalah nasihat dan juga sedikit peringatan akhir kepada peringatan akhir, nampak macam lain macam bunyi ni, sebagai kesimpulan dari Didi sendiri ataupun Tuan Eddie kita, galakan dan juga nasihat khususnya kepada ibu bapa yang mungkin nampak anak dia ada kriteria yang minat kepada e-sport ni. Bukan kita kata jangan dicantas hobi tersebut, tetapi didik, latih mereka supaya jadi yang terbaik seperti mana yang dikongsikan seperti tadi. Silakan. Nasihat saya rasa macam saya tak terlalu rigid lah dalam nak mendidik anak, tak terlalu streskan dia orang, sebab saya rasa dengan kelembutan tu boleh melembutkan anak-anak saya juga, ataupun anak-anak muda di luar sana, sebab dia orang ni ada kreativiti, ada potensi. Kalau kita melimitkan tu, kita merugikan sebenarnya peluang yang ada lah. Sebab saya selalu belajar yang manusia berjaya ni bukan sebab duit ataupun apa. Manusia berjaya memang sebab peluang. Jadi bila kita bagi anak kita peluang, ataupun kita punya, anak-anak kita peluang, mungkin peluang tu yang boleh dia buat yang membantu ekonomi keluarga dia. Jadi itu pada saya, kalau ibu bapa di luar sana, kalau rasa anak tu terlampau jauh dengan kita cuba dengan apa yang minat dia. Sebab saya dengan arwah ayah saya dulu memang sangat rapat lah. Jadi sampai tahap rapat tu, dekat snooker pun kita lepak sama. Itu tapi bermain snooker wakil sekolah. Maknanya tadi saya bukannya main snooker tak betul, tapi main snooker wakil sekolah sebab ayah saya tengok, oh ni ada potensi. Tapi macam saya, zaman sekarang budak-budak tak pergi snooker, jadi diorang main game, diorang suka bermain game. Jadi saya rasa dengan bermain game ni kita boleh bantu, kita boleh tengok potensi diorang kat mana. Sebab anak saya yang nombor 1, dia memang suka main game, tapi sebenarnya dia punya talent dia dekat bola sepak. Jadi saya lebih fokuskan dia di bola sepak. Tapi PR skills dia bagus bila dia main game. Dia ada konten dia sendiri. Yang namanya Ali, dia selalu buat konten. Adik dia pula, Neil, dia power main game, tapi PR skill dia kurang. Dia tak nak sangat bercakap, tapi dia fokus game tu bagus. Jadi kita kena tengok potensi anak kita melalui minat dia orang, hobi dia orang. Yang ada potensi skateboard nombor apa? Yang potensi skateboard 1 dengan 2. Ada juga. Ada. Yang 3 ni dia lebih dengan ibu dia. Betul lah kata Ustaz Ekor tadi, memang dia ikut sebiji kan. Betul. Yang nombor 4 ni yang panjang akal sikit. Dia turun Ustaz. Tak ada tibu. Subhanallah. Baik, itu dia tadi daripada Daddy Hood ataupun Tuan Eddie kita sebagai penutup perbincangan kita pada hari ini, nasihat untuk ibu dan bapa. Jadi kita minta Ustaz lah untuk tutup dengan doa bagi menutup majlis kita pada pagi ini. Ustaz, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah.
Amin. Ya Allah Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami, kedua ibu dan ayah kami, guru-guru kami, pemimpin-pemimpin kami, jiran tetangga kami, sama ada dalam keadaan kami sedar, kami tak sedar, ya Allah. Ya Latif, lembutkan hati kami, ya Allah. Hati kami keras dengan dosa dan maksiat yang telah kami lakukan, ya Allah. Ya Allah, tangan yang kami tadah pada pagi ini, tangan yang banyak buat dosa, yang melakukan kemaksiatan kepadamu, ya Allah. Amin. Ya Allah, dengan tangan yang sama, keizinkanlah kami dapat mendidik anak-anak kami, keluarga kami dengan baik, ya Allah. Ya Allah, berkat Ramadan 10 yang terakhir ini, ya Allah, Kau jadikanlah kami di antara orang yang dapat menerima kebaikan daripada setiap amalan yang ada dalam Ramadan, ya Allah. Dan kurniakanlah kami malam Lailatul Qadar, ya Allah. Ya Allah, pada kami yang ada mak dan ayah, Kau izinkanlah kami dapat berbuat baik dan berbakti kepada mereka, perelokkan akhlak kami di hadapan mereka, lunak rendahkan suara kami saat kami berbicara dengan mak dan ayah kami, ya Allah. Ya Allah, Kau izinkanlah dalam perakhiran Ramadan ini dapat kami balik berbuka puasa dengan mereka kalau mereka masih hidup, ya Allah. Amin. Ya Allah, janganlah ya Allah diberikan penyesalan kepada kami saat mereka telah tiada, ya Allah. Amin. Ya Allah, kalaulah mak dan ayah kami telah meninggal dunia, permudahkan urusan mereka di sana, lapangkan kubur mereka, hiasilah kubur mereka sebagai taman-taman syurga-Mu, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, pada kami yang sakit, Kau sembuhkanlah penyakit-penyakit kami, ya Allah. Pada kami yang jahil, kurniakan kefahaman ilmu kepada kami. Pada kami yang masih makan harta haram, riba, rasa syubha, maka ampunkan semua dosa-dosa bagi kami, ya Allah. Ya Allah, Kau jadikanlah kami sebagai ibu ayah yang tidak menzalimi hak anak-anak kami dalam pendidikan mereka dan hak di zaman mereka, ya Allah. Kau jadilah kami mak dan ayah yang memahami dan boleh bercakap dengan bahasa mereka, yang boleh berada di saat susah dan senang mereka, yang boleh berada saat mereka tinggi dan rendahnya mereka, ya Allah. Kami Amin. takut, ya Allah, dengan rigidnya kami, dengan kami merasa kami betul, kami menzalimi hak anak-anak kami sehingga mereka jauh hati dengan kami, ya Allah. Ya Allah, maafkan kami sebagai ibu dan ayah, dan Kau jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh, yang mendengar pada perkataan yang baik, ya Allah, yang melakukan amal yang baik, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya karim. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Nur Eddin Nusal atas kupasan dan perbincangan. Dan sila penonton, jangan lupa esok bersama sekali lagi dengan Ustaz Yaakob Yusra dengan moderator kita Da'i Hadari, tetamu undangan Dr. Samhan Awang, doktor kesihatan lelaki, dengan topik perbincangan benar lawan mitos. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.